A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada para ibu-ibu, bapak-bapak yang saya dimuliakan. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam kepada pelajar lelaki dan juga perempuan, pelajar kelas 3 yang saya dikasih sekalian. Baik, pada hari ini dah kita sambung ngaji pula. Lepas pada kita tu selesai menyambut Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji, Raya Kurban. Maka dalam minggu ni mula tepat 40 ni, tanggal 40 ni seterusnya kita akan mula mengajar kita ni panggal pertama lepas daripada Hari Raya. Maka kita sambung pula hari ni. Baik, jadi alhamdulillah lah, syukurillah, sama-sama kita ucap syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh kita tu sihat rohani dan juga jismani, boleh kita tu bersama dalam medan ngaji medan pengajian kita dalam online ni. Walaupun kita tak ada ngaji di onsite, tak ada ngaji di sekolah, di lapangan, di sekolah tu, tapi kita boleh ngaji dalam online, dalam net, dalam apa yang kita duk ngaji di hari ni. Baik, dari pelajaran yang saya ambil madak pada kelas 3 ni tu madah sejarah, madah tarikh. Yang minggu lepas huning, belum pada raya tu kita mula dah cara-cara Rasulullah berhijrah. Maka hari ni kita sambung pula dalam pelajaran yang pertama. Kita sambung pula pelajaran pertamanya lepas daripada Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kita sambung pula hari ni Rasulullah keluar dari gua. Rasulullah keluar dari gua. Nak kata hijrah seorang pemimpin yang agung, seorang pembesar Islam nak ni tu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita sangat dimuliakan kerana Nabi saat ni tu orang yang orang panggil atau yang cukup dalam pemimpin, sebagai pemimpin cukup atas dia belaka. Maka kita boleh demik ngaji ni untuk sebagai panduan, sebagai apa panggil cara dalam hijrah Rasulullah, gapo pengajaran yang ada dalam hijrah ni. Maka ini kita sambung pula dalam Rasulullah keluar dari gua. Meja saat dia hundur-hundur sikit, meja di saat Rasulullah saat itu tubik daripada umur dia berjalan kaki dengan Saidina Abu Bakar, khalifah yang pertama dalam Ar-Rasyidin saat itu, dan juga sahabat yang sejati, perantai kalau sosial perantai itu. Maka Rasulullah itu bersama Abu Bakar pergi jalan kaki. Dalam perjalanan Rasulullah saat itu adalah dia panggil atau binatang-binatang yang tolong agama Allah, agama Tuhan. Iaitu salah satunya yang kita tahu dalam sejarah, burung pati. Burung pati sarang laba, lepas tu karung. Ibu karung, setengah dalam sejarah kata ibu karung. Lepas tu ada setengah dalam sejarah juga dia kata binatang yang karut dalam hijrah Rasulullah tu cicak. Sabit tu kita tu disunat bunuh cicak. Widah cicak sana itu. Tu. Maka apabila Rasulullah jalan kaki dengan Saidina Abu Bakar, gi jalan siapa gelak lah Rasulullah siapa gelak tu, beberapa gelak tu tahan lagi kat mana, maka Rasulullah masuklah gua. Satu gua yang bernamanya Gua Sur. Gua Sur. Pio orang tanya mimi kita, ayah kita yang biasa boleh pergi Mekah, dia tahu biasa mana Gua Sur lagu mana. Saya nak boleh tak nak royak. Sebab saya tak esok pergi lagi. InsyaAllah doa azan nak pergi juga. Di Mekah. Lepas tu masuk dalam ni pup.
masuk dalam gua ni tu pah. Abu Nabi dan juga dengan Abu Bakar masuk dalam gua pah. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ni tu, mek berupati mari wak telur, mari wak sare. Nah, sare ni tu. Dan juga ambil sare labo, mari wak sare, belabo panjang besar cara yo. Maka ketika saat tu Abu Thalib dan juga Tok Nujong, nah ahli Nujong yo saat itu orang yang merlu ni yo tak ada percaya kepada Allah satu. Dia percaya belaka Tok Bomo, dia percaya kok tu dia percaya belaka. Maka pamit Tok Bomo, orang yang kau kali orang yang hebat sekali pada masa jahiliah pada masa tu. Nah, mari ni Tok Nujong kata, cerak duk dalam ni cerak ni. Duk dalam gua ni cerak ni, tak ada ikut lain dah. Duk dalam gua, duk dalam gua ni cerak ni. Maka saya Abu Jahal dan juga Abu Lahab saat itu dia pun cidik je kata. Kalau lah Muhammad doa dengan Abu Bakar doa le gua ning tak ke sare labo tu putu. Berpati tu tak akan tubik sare. Tu nek atau fikir ke yang tu hewi skodat tu dia ada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Dia fikir kata tu ya. Nah, dia tak fikir kata pertolongan Allah saat itu lebih besar lagi daripada gapo-gapo lagi. Nah, nek atau Tok Nujong itu kena dah je royak tapi Tuhan tak buka mata hati kepada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nah, selalu itulah Abu Jahal Abu Lahab pun tu baik. Kelek rumah dia. Nah, dalam perjalanan kelek tadi ada jumpa dengan jalan dengan seorang nama Sarakah. Nah, lagi kita sapa jarah situ. Lepas tu Abu Bakar pun dengan Nabi pun duduk dalam gua tu. Nah, atau gua ni tu tak luas sangat. Tak ada luas sangat. Nah, Skoda teluh seorang dua orang. Nah, yang saya biasa tanya lah, orang biasa ziarah di situ. Lalu tu, ya hidup ya ada 3 lubang. Nah, dalam gua ni tu juga 3 lubang. Dalam gua tak ni 3 lubang. Nah, sedia dah dalam jenis-jenis gua ni ya ada. Lubang-lubang binatang-binatang yang buah dah ada dalam tu. Binatang halus lah. Tapi yang binatang bisa. Nah, satu lubang itu sebelum Nabi nak tidur tu Abu Bakar sipai tepat lah. Nah, sipai tepat. Nah, sipai sapu-sapu cuci gapo-gapo koda-koda lah. Nah, bukan homestay. Nah, tempat Nabi tidur. Nabi tidur ni atas tanah. Nah, Rasulullah dengan Abu Bakar tidur atas tanah. Cuma ke Abu Bakar ni ada gapo pada masa tu kau dah boleh hafal untuk Rasulullah Rasulullah tidur. Nah, tu. Maka ya hafal. Nah, kalau kita ni ada lepas kok orang tua kita ni ada lepas kok ya hafal lepas tu lah. Bukan lemak, bukan toto, bukan narita. Nah, nek atau cedeng Rasulullah hijrah ni kau dah diri. Nah, tu makin ni kau sikit banyak. Nak cedek stay rumah tak ada lah. Dalam Rasulullah hijrah ni. Lepas tu lalu tu lah. Abu Bakar ni tu mek kain sebar dia. Setengah kata sejarah kata kain sebar dia tudung dalam lubang. Dalam lubang satu lubang. Yang keduanya baju dia. Tudung satu lubang. Berarti ada satu lubang habis dah. Tinggal ada seluar. Cik non kata timur kita ni ada seluar nak non percaya tak leh. Nah, maka Abu Bakar pun setengah kata halau kaki, setengah kata halau tangan. Nah, tu tak halau lagi lah antara ahli sejarah. Lepas tu halau. Nah, halo tangi. Nah, halo tangi kata halo tangi. Halo tangi apa masuk? Nah, tangi kaki tu tak awal lah alam nah tu tak leh tahu. Nah, betul halo apa masuk? Yo Abu Bakar pun kepala Nabi tidur tak apa Abu Bakar. Abu Bakar pun nyanda di apa di batu. Nah, maka di gua ni ada batu tak ada tanah. Nah, ada batu. Tak batu betul. Nah, maka nyanda tidur bodesta tu. Lalu saat Rasulullah baru nak lelak, baru nak apa kita baru nak seleng. Maka ibu saat ni tak tahulah ibu ular kau kecekeng kau lipe kau ketik Abu Bakar. Nah ketik Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun set tok. Kali go. Abu Bakar tak ada ojak patah buat kata Rasulullah aku nak tik ular aku nak tik lipe dak. Maka su. Nah hang siapa? Mata Abu Bakar ni jatuh atas pipi. Atas pipi Rasulullah. Rasulullah khabar. Nah, Rasulullah khabar. Kalau Rasulullah khabar ni tu pun tanya. Geno Abu Bakar? Geno jadi geno. Kalau kita tanya lah soal Allah gitulah.
soalan yang Rasulullah tanya pada Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun ojaklah. Kata dia ni kena ketik. Di ibu gapo tak tahulah dalam tanah ni. Maka waktu baik. Waktu baik ni pun, waktu baik ni tu pun Rasulullah tu dengan panggil stay tubuh Rasulullah ni panggil yang tu hewi dia mukjizat. Mukjizat. Yang tu hewi kepada para nabi. Semua majak 25 nabi tu hewi mukjizat belaka. Kita ni kepada kita ni maunah dengan rahmat ya. Yawi kepada kita. Tapi kepada Rasulullah ni, kepada para nabi anbiya semua ni yawi mukjizat. Mukjizat nabi tu Aliyu nabi ni sapuh di tangan Abu Bakar, maka hilang. Dengan kebesaran Allah ni tu hilang lu dah. Sakit teh Abu Bakar ni hilang. Tak ada sakit so. Tu. Maka Abu Bakar pun tidur dengan Rasulullah. Serta makan ni gapo sarapan pagi, gapo solat, gapo semua pun siap. Bo cukup. Ni tengok Rasulullah, tengok ni kita siapa tajuk kita nak ngaji lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua. Keluar dari gua. Setelah 3 hari 3 malam Rasulullah berdua Abu Bakar. 3 hari 3 malam Rasulullah duduk dalam gua ni tu 3 hari 3 malam. Bukan sehari semalam dak lah. Tu lamonyo. Lamonyo 3 hari 3 malam ni. Dengan gua sepik, dengan tempat tidur bak ni sepik. Tu. Maka keluarlah baginda itu Rasulullah lah. Berdua itu di situ tu Sayyidina Abu Bakar. Dari situ dengan menunggang 2 ekor unta yang disediakan oleh penunjuk jalan namanya Abdullah bin Adiqaz. Rasulullah duduk dalam gua dengan Abu Bakar ni 3 hari 3 malam duduk dalam gua. Untuk nak apa panggil tu nak wisenyak tak sewi Abu Jahal dan juga Abu Lahab ni tu cari temu. Duduk dalam gua ni tu. Tetapi belum pada sampai 3 hari tu makin ni Rasulullah dan juga berita-berita Rasulullah tu Rasulullah tahu semua. Kerana apa? Kerana sokongan daripada anak Sayyidina Abu Bakar. Itu Siti Aisyah dan juga Abdullah bin Abu Bakar, anak yatim juga anak tino Abu Bakar. Wori royak berita semua. Wori berita serta wori makan ni. Royak. Sebab tu Rasulullah boleh tahu gerak-geri hak kafe musyrikin Mekah. Ketika tu boleh tahu. Hari tu tak boleh tubik, hari ni boleh tubik. Dia tahu berita. Dia ada keadaan semasa. Maka bercukup dapat 3 hari dah tu Rasulullah pun buat tak boleh kena tubik dah. Tak boleh tubik, kena tubik dah. Di situ tu untuk pergi menuju pada Madinah pula. Maka disedia oleh Abdullah bin Ariqah ni seorang penunjuk jalan ni orang rasa kata orang panggil naik peran. Orang buat jalan. Orang buat jalan. Wi kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah ni pergi dengan Abu Bakar ni jalan bukan jalan betul dak, jalan lekok. Kalau bahasa Sia kata bukan dan tantrong dak tang. Jalan ning jalan Madinah sirak dekat. Tapi Rasulullah pergi lekok liung jauh. InsyaAllah ya ada peta cara Rasulullah hijrah pergi. InsyaAllah saya nak akan tengok dalam saya ataupun saya nak hantar dalam page ni juga. Nak hantar dalam ni insyaAllah saya nak cari tu. Tapi ya ada lah. Jalan Rasulullah jalan pergi Madinah jalan asar dah, jalan asar biasa ni. Tetapi ya ada jalan tanlak sogi. Rasulullah jalan tanlak ni. Untuk apa? Untuk tak sewi tahu kepada tentera-tentera musyrikin Mekah. Tak sewi tahulah kepada kepada kafe-kafe Quraisy pada masa tu. Kalau tahu siap ngoh. Boleh bunuh oleh Abu Jahal ngoh. Maka Abdullah Ariqah ni cedek unta. 2 ekor unta. Untuk Rasulullah naik. Naik berjalan lagi. Sebab pada pasir ni ya panas satu. Ya orang tak ada jalan tengah hari jalan waktu kakak pukul 5 tu jalan. Dia tak jalan pagi ni ya panas. Jalan tengah-tengah hari ni jaranglah orang nak berjalan pada pasir panas. Mu kita dah ni pun tengah hari tak ada yang nak lalu, panas cekak dah. Para Rasulullah dulu tak ada kereta. Tak ada kapal tubek, tak ada kena jalan kaki. Kebanyakan yang dulu nak ke musafir kana-kana ni, dia banyak ke jalan malas. Cuma ke Rasulullah mek di tubek di pada rumah yo siapa di Gua Hira, di Gua So tu ya waktu pagi. Lepas subuh tubek.
Berjalan kaki ngongek ruak buaka. Lepas tu malam. Lepas tu malam. Nah, maka Abdullah Ariqah ni cedek utur weka utur untuk Rasulullah. Nah, Rasulullah dengan Abu Bakar serta kali dengan bagai. Nah, cedek kali dengan bagai so. Secuk. Nah, tu. Habis itu. Nah, maka tiga-tiga orang tu Nabi diri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Sa'id Abu Bakar dan juga Abdullah bin Ariqah ni pergi. Dubik daripada Gua So ni tu pergi sampai pergi kepada Madinah. Nah, nak pergi menuju kepada Madinah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturut oleh Sarakah. Nah, Sarakah. Sarakah ni yo sebelum Islam ni yo Sarakah ni masuk Islam kok kesuk. Nah, kesuk masuk Islam. Sarakah ni ketika dia belum Islam ni orang cik dah kata yo ni orang ahli mana. Kalau mau kita lo ni kok nak main pun lah. Nak main pun. Nak main pun. Sarakah ni orang ahli mana sungguh. Nah, ni atas bijaknya ahli mana yo. Lepas tu Sarakah ni yo biasa yo pemburu binatang yo. Nah, pemburu binatang panggil pemburu binatang. Halak apa panggil tau acip lah yo. Lepas tu yang duanya acip sening taharap cang. Nah, tentera gapo panggil? Taharap cang ni gapo? Makan upah lah. Tahan makan upah. Nah, makan upah gaji untuk bunuh demo ni. Maka ketika Abu Jahal ni dengan Abu Lahab kelak ketika dia tengok di Gua So itu, dalam perjalanan hak ni tu jumpa dengan Sarakah ni. Nah, yang saya noyak ni. Jumpa dengan Sarakah ni pun Abu Jahal royak kepada Sarakah. Kata Sarakah, kalau lah mu bunuh Muhammad boleh. Aku nak beri mu seekor unta. Satu ekor unta. Lepas tu aku nak beri rumah aku nak beri laka. Nah, aku nak beri tahta, nak beri pengkat, nak beri orang tino. Nak beri laka-laka. Nah, kepada Sarakah. Jikalau kata Sarakah ni tu boleh bunuh Rasulullah, boleh bunuh Nabi. Sarakah sanggup. Sebab harap macam ni tu kan dengan mata benar ya. Nah, tak ikut duit, mau pengkat, mau dana lagi lah. Nah, Sarakah ni sebelum Islam lah. Sebelum Islam. Nah, ketika Rasulullah bertiga sampai di pertengahan jalan di padang pasir. Nah, dalam Rasulullah dengan Abu Bakar dan juga Abdullah ni tu jalan. Nah, dalam tengah jalan, tengah pada pasir ni tu. Sebab pada pasir ni jaga mana ada kayu. Nah, ada pasir. Pasir saja-saja. Nah, pasir saja-saja. Datanglah Sarakah bin Jasim. Nah, dengan menunggang seekor kuda. Menunggang di sini ni naik. Naik. Nah, ki. Rasulullah kata ki. Ki. Kalau ki tu tahi. Ki. Nah, yo naik. Nah, menunggang ni naik seekor kuda menuju kepada Rasulullah. Nah, pergi cari Rasulullah cara senyap-senyap. Nah, orang saja ada. Orang nak bunuh orang tak lagi gegek, nak pergi senyap-senyap nak bunuh orang. Nah, kita semua tengok-tengok lah nak bunuh prae nak kena senyap-senyap lah. Nah, maka Rasulullah saat itu padahal Rasulullah tu tahu dah malaikat Jibril mai dah dia cuma orang panggil tu salah satunya prank. Salah satunya planning Rasulullah buat tak tahu, buat tak heran. Nah, untuk nak bunuh. Lepas tu Sarakah ni tu tujuan so ya untuk nak bunuh Nabi. Tak ada tujuan lain. Untuk nak bunuh Nabi so tu ya. Tak ada tujuan lain. Tujuan je untuk nak bunuh Nabi so ya. Nah, untuk membunuh Rasulullah, ia mengharap akan mendapat hidayah, hadiah, bukan hidayah. Dapat hadiah 100 ekor unta. Kalaulah ia boleh bunuh Nabi, yo akan dapat 100 ekor unta. Nah, tawaran daripada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Tu zaman tu ada dah tawaran. Biasa. Nah, biasa tu. Biasa. Jikalau tak ada orang benci kepada seorang ni tu, yo tawaran ni. Nunung zaman Nabi ada dah. Nah, tak belak kalau ada zaman kita ni. Nah, tetapi usahanya tidak berjaya. Ini salah satunya pertolongan Allah lah. Pertolongan Tuhan lah. Sedekah ia ni ahli manah dah. Kerana dengan sejarah dia kata ni
Dia kata ketika yo naik kuda-kuda naik lapak kuda sapar kat Nabi tu, dia tarik anak panah. Dia tarik anak panah saat itu, bo nak lepas anak panah itu, kuda kelecoh. Kuda kelecoh. Tak boleh jadi dah. Kuda ni dia ceng pada pasir. Nah, dia tahu mana tempat sengit, mana tempat dia tahu kuda. Jadi kuda ni dia reti situ. Tetapi dengan pertolongan Allah ni tu, tak boleh nak buat gapo lah. Tak boleh nak bunuh Nabi. Ni. Kerana apabila ia mendekati Rasulullah, kuda. Hak tu kuda tu. Kuda tersungkur. Tersungkur nyembah tu kong. Jadi tu kaki kuda tu pandak belah. Kita nak sampai ke 3 kali. Sampai 3 kali. Sampai naik sampai 3 kali. Ya penting. Pak. Bo nak mana tu baik. Kuda suko. Kuda nyembah tu kong. Sampai 3 kali. Dan ia sudah jatuh terguling-guling. Jatuh guling juga. Nanenyo sungguh lah. Kemudian ia bangun menghadap Rasulullah sambil meminta maaf dan memberi tawaran untuk menolong Rasulullah. Bo tu siapa? Dia siapa Rasulullah ning. Tapi atau apa kita berikat Rasulullah ning, iaitu Sayyidina Abu Bakar ning. Dia tak ada taruhnya muda nak bunuh karo ya. Atau pembela Nabi pak-pak orang itu, orang panggil tu orang yang rela. Rela untuk menjaga Rasulullah, untuk menjaga agama, bangsa dan juga tanah air Rasulullah. Atau foya tu tak jang lah. Rasulullah sakit kok tu kok ni. Atau pak-pak orang tu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pak-pak orang tu. Lepas tu kemudian itu Sarokoh saat itu bangunlah. Bangun minta maaf lah kepada Rasulullah. Kerana 3 kali ni tak boleh hadir ni. Sebab ia ni ceng ni bunuh orang, bunuh binatang, ni. Tak biasa pelak lah. Tetapi kok mana nak bunuh Nabi Muhammad tak boleh. Hal tu ia pergi minta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah pun dan memberi tawaran untuk menolong. Lepas tu ia jangan pula dia kata tak apa, ia nak tolong. Ia nak tolong Rasulullah. Tu saat-saat boleh hadir, saat-saat tu. Boleh hadir kata tu, ia masuk agama Islam boleh hadir saat-saat tu. Tu. Dan dia kata hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada sepik. Kepada siapa-siapa. Ia luah. Hidayah Tuhan ni luah. Rasulullah pun tidak mau apa-apa daripadanya. Tak setima gapo leh. Tak setima gapo daripada Sarokoh. Hanya meminta supaya ia merahsiakan perjalanan Rasulullah. Tapi Rasulullah minta kepada Sarokoh satu perkara je. Satu perkara ke apa? Dia kata satunya, dia kata jangan dia tahu kata dalam perjalanan dia mari ni. Jangan dia cek mana kata, jangan klik royak kepada Abu Jahal dengan Abu Lahab saat itu. Boleh jadi tengah kata boleh bunuh dia dah. Ataupun royak kata tak ada jumpa dengan Rasulullah. Dalam perjalanan dia saat itu tak jumpa langsung. Sikit habuk pun kedak jumpa. Tu boleh jadi. Supaya ia merahsiakan akan perjalanan Rasulullah ke Madinah. Rasulullah minta satu perkara tu lah kepada Sarokoh. Tak sebi royak kepada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kata Sarokoh tu jumpa dengan Nabi. Kemudian ia kembali ke Mekah. Kemudian Sarokoh itu pun klik. Moga tak boleh nak buat apa dah, takluk dah. Cak nak takluk dah nak buat Rasulullah, nak bunuh Rasulullah tak boleh dah. Klik Sarokoh pun dengan ada satu rahsia untuk klik royak kepada Abu Jahal kata ia tak jumpa dengan Rasulullah. Tu lah. Tu sejarah pada hari ni kelas sebagai kelas 3. Minggu depan kita akan jumpa pula Rasulullah berhenti di Kuba. Ya ada sini sejarah panjang lagi. Baik. Lepas tu dalam kelas 3 ni saya taruh video ni dalam dalam bawah post yang saya post lagi. Lepas tu foto tu akan tulis isi yang saya tulis yang we isi ni, tulis isi serta pukul ramah hantar masuk. Dalam bawah komen tu saat ni. Saya nak cek nama situ. Piyo hantar orang tu mari. Piyo tak hantar orang tu putus. Saya mengikut ni.
Madah saja tak boleh butuh 8 kali. Tak boleh butuh 4 kali ya. Nah, madah saja tak boleh butuh 4 kali sebab ya ada minggu sekali. Nah, dia butuh 4 kali tak boleh peksa. Ni tak lama dah kita akan nak peksa pula. Nak peksa midterm. Nah, lalu tu saya agak pelajar-pelajar semua. Nah, kepada pelajar semua, buatlah apa saja yang guru-guru beri. Nah, beri suruh beri tugas ni tu. Tulis. Nah, jangan dimalah gapo lah. Nah, lepas tu kita tak faham gapo tanya dalam Google Meet esok. Nah, insya-Allah kita jumpa esok pula dalam Google Meet. Nah, pukul 9 cukup. Pukul 9 betul kita akan jumpa kelas 3 garis 1 dan kelas 3 garis 2. Nah, bagi saja keadaan saja. Jikalau ada tersalah dan tersilap, mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.